أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, adakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah izinnya pada pagi ini dapat kita bersua. Setelah lama kita tak bersua, ya. InsyaAllah pagi ini kita menerangkan tentang amalan-amalan sebelum kita sembahyang fardu. Yang telah lalu menceritakan tentang amalan sebelum kita solat fardu, yaitu memulakan dengan azan, ya. Azan, kalimah azan yang kita katakan yang telah lalu, perbezaan di antara azan waktu subuh, azan waktu zuhur, azan waktu maghrib, azan waktu isya. Kalau azan pada waktu, ya, pada waktu zuhur, kita doa, biasanya doanya lepas azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'atul maqamal mahmud alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Pada waktu subuh pula berbeza, ya. Dia punya doanya ada tercatat, insya-Allah akan datang, ya. Ada dalam kitab ni. Kalau tuan-tuan nak cari nama kitab ni, ni Bidayatul Hidayah, ya. Alah, murah aja, ya, harganya murah aja. Inilah amalan banyak di sini, ya, di dalam kitab ini. Susunan Al-Imam Ghazali rahimahullah, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jalan kita boleh cari, ya. Banyak di jalan Tengku Abdul Rahman, di mana-mana. Jadi inilah itu perkongsian, iaitu doanya seperti dia berbeza. Kerana waktu subuh itu memulakan azan di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu ceritakan. Pada malam itu tidak selesai perbincangan, lalu masing-masing balik. Pada malam itu Allah telah mengutuskan wahyi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas-lapas azan dan doanya sekali. Maka para sahabat pun dapat ilham. Sebab itulah mulanya azan yang dilaungkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah ataupun orang panggil namanya Abdullah bin Maktum. Dialah mulakan azan pada pagi itu. Itu mula azan fardu subuh, ya. Jadi naik di atas gunung, ya, atas gunung Jabal Uhud di azan. Ketika itu masih di Kuba lagi, maka melakukan azan yang pertama. Itulah cara memanggil manusia umat Islam supaya melaksanakan ibadah solat dengan menggunakan kalimah azan. Hanya subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Itu ditambahnya, ya. Jadi doanya berbeza. Doanya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatuka wa uswatika wa du'aika wa bilaili wa ikbarika an tu'ti Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu salah satunya, ya.
was-sarafa wa darajatal 'aliyatal rafi'ah wa ba'atul maqamal mahmud alladhi wa'addah innaka la tukhiful mi'ad. Insyaallah lebih jelas nanti kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kita akan ulang balik. Baik. Apa dia syarat azan dan iqamah? Syarat 5 perkara. Orang yang menyeru azan ataupun iqamah itu hendaklah beragama Islam. Satu, orang kafir tak boleh. Satu, keduanya orang budak yang sudah mumayyiz. Budak kecil tak boleh. Mumayyiz ini tahu membezakan di antara buruk dan baik, berakal sikitlah. Yang keduanya orang yang menyuruh atau yang azan itu dan iqamah orang lelaki, tak boleh perempuan. Lelaki, ya. Lelaki saja. Iqamah diseru oleh perempuan tetapi khas bagi jamaah perempuan. Kalau perempuan iqamah saja, lelaki boleh azan. Kalau perempuan boleh iqamah, tapi syaratnya adalah jamaah perempuan saja. Ustazah, ya, imamnya. Ya. Tak boleh pula didengar oleh kaum lelaki yang bukan mahram. Itu sebabnya tidak boleh izharkan atau nyaringkan bagi perempuan. Dilakukan sesudah masuk waktu. Belum masuk waktu, azannya tak diterima. Kecuali azan subuh, ia harus dilakukan selepas berlalunya pertengahan malam. Itu dinamakan azan subuh, iaitu dinamakan fajar kazib. Boleh azan pertama. Azan pertama. Macam mana berlaku di Mekah dan Madinah. Ya, ada azan pertama. Kemudian dalam beberapa minit atau ya, lama tu barulah azan, ya, dinamakan azan fajar sodik. Kalau tidak, dinamakan azan fajar khatib. Itu azan pertama namanya. Ya, diharuskan. Selepas berlakunya pertengahan malam, ya tak? Lapas kedua-duanya hendaklah berturut-turut, tidak berselang. Ya, ini lepas kita azan Allahu Akbar, minum pula. Allahu Akbar, sembang pula. Tak boleh. Dia mesti berturut-turut. Ada tartibnya. Ya, tak boleh berselang-selang, bersilang perkataan dengan orang lain atau lama berhenti, tak boleh. Mesti berturut-turut, ya. Yang kelimanya tartib, iaitu hendaklah menurut susunan lapasnya yang maklum. Ya, tak boleh hayya 'alal falah, hayya 'alas solat, tak boleh. Dia mesti tartib, teratur daripada kalimah Allahu Akbar, pengakuan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Tu teratur, ya. Bagi sembahyang apa azan dan iqamah disunatkan? Azan dan iqamah disunatkan bagi sembahyang fardu. Sama ada sembahyang fardu itu ditunaikan berjemaah ataupun perseorangan. Kalau kita sembahyang seorang-seorang pun boleh azan, tak masalah. Kalau kita sembahyang berjemaah, lagi bagus, kita kena azan, ya. Azan dulu. Setiap waktu kita azan. Azan yang sederhana, tidaklah pekik-pekik, ya tak? Disunatkan. Ya. Hendaklah kita sama ada sembahyang fardu itu ditunaikan berjemaah ataupun berseorangan. Apa lapas yang diseru bagi sembahyang sunat? Bagi sembahyang sunat yang disunatkan supaya ditunaikan secara berjemaah, seperti sembahyang hari raya, maka lapasnya yang diserukan ialah as-salatu jami'atu rahimakumullah. Sembahyang sunat ni bukan iqamat, ya, lapas. Kalau kita nak sembahyang jenazah, kalau kita nak sembahyang, ya, iqamat lah. Iqamat caranya lain, berbeza dengan iqamat fardu, ya. Kalau kita nak sembahyang, misalnya nak sembahyang sunat hajat, kalau kita nak sembahyang tarawih, ni dekat tarawih ni. Jadi as-salatu jami'atu rahimakumullah,
Mendirikan sembahyang semua mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Apa yang disunatkan bagi orang yang menyeru azan dan iqamah? Sunatkan bagi orang yang menyeru azan dan iqamah itu diantaranya, banyak ni, diantaranya berdiri dengan menghadap kiblat. Tak boleh duduk, iqamah pun, azan pun mesti menghadap kiblat, tepat. Ni cara dia. Tutup ni telinga. Ya. Berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, mempunyai suara yang baik dan nyaring. Ni terketar-ketar dah. Suara orang muda bagus azan ni. Itu sebabnya orang muda dituntut jadi muazzin. Ya tak? Sebab kita kadang-kadang dah usia bila 60 ke 70 getar suara. Betul. Kalau orang muda dia sedap je. Hayya 'alas salat. Kita bila naik 70, hayya 'alas salat. Bukan nak mengejek. Memang fitrahnya begitu. Ya, kerana satu nafas dah cukup. Suara pun dah makin patut dah. Ya tak? Tapi ada kadang-kadang umur sampai 70, 80, suaranya masih bagus. Kerana dijaga. Ya, pernafasan ni masih bagus. Inilah. Itu kelebihan seseorang. Ya. Taklah mempunyai suara yang baik lagi nyaring. Suara yang merdu. Yang ketiganya berlambat-lambat pada azan dan bersegera pada iqamah. Ya, pada azan lambat-lambat, perlahan-perlahan, jangan laju-laju. Iqamah segera, ya, sebab nak sembahyang. Apa jawapan untuk iqamah? Bukan Allahumma rabb hadhihi da'wati. Ini dalam kitab dia ada. Iqamah Allah wa adamati ma fis samawati. Ya. Berdirilah kamu pada Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Ni. Iaitu kita kena tahu. Yang keempat yang suci daripada hadas dan najis. Jadi orang yang azan itu mesti ada air sembahyang. Yang kelima, tarjih, iaitu sebelum menyeru asyhadu an la ilaha illallah disunatkan mengulang perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Tarjih. Ya, dengan perlahan, ya. 2 kali. Dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya begini, di azan, kalau azan sebelum kita melaungkan dengan suara yang nyaring, kita kena tarjih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tarjih dulu. Tarjih ni dengan perlahan. Ya, ini disunatkan. Secara perlahan dulu, kemudian baru dinyaringkan. Ini kaedahnya, caranya. Ya. Baik. Yang keenam, sebelum memulakan azan, membaca lafaz berikut. Ya, perlahan-lahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Itu kena tahu. Jangan main-main, main azan je. Kena tahu. Dan meletakkan tangan di telinga. Tangan di telinga. Menghadapkan muka ke kanan ketika menyebut kalimah hayya 'alas salah, ke kanan. Dan ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Ada peraturannya. Itulah cara azan. InsyaAllah perkongsian pada pagi ini menjadi satu ingatan kita. Sebutan-sebutan azan itu kan betul. Kalau kalimah yang telah lalu katakan Allah, kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau disambung. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Kita nak azan mesti betul. Ya, kaedahnya betul. Kalau kita wakaf, berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bernafas dulu. Itu yang kaedah. Jadi inilah banyak berlaku kadang-kadang di mana di surau ke di mana dia tak belajar, dia tak bertanya, dia nak azan sumbang, ya, kerana tak mendapati cara yang sebenar. Cara yang sebenar. Azan ni pun betul. Ni sebab pengalaman saya menjadi ya panel mengambil bilal-bilal yang akan bertugas di masjid. Tengok cara dia. Jadi kalau dia suara bagus, bacaan bagus, tapi mana yang tak betul kita betulkanlah. Ya, mudah-mudahan jadi satu perkongsian kita pada pagi ini yang baik semua daripada Allah Taala. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.